Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, selamat hari Isnin. Bertemu kembali di WHI bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Nampak tak saya semangat saya lain macam? Lain macam Sugi. Terus bergema dan bergaung kan? Betul. Dan kita harapkan itu juga semangat yang sedang anda lalui hari ini walaupun hari Isnin. Setelah melalui hujung minggu yang lalu, hari ini kembali dengan satu semangat yang lebih ceria, lebih positif untuk kita mengarungi sepanjang minggu ni. Betul Fiza, dan macam-macam pastinya telah berlaku sepanjang hujung minggu anda. Apa pun yang anda lakukan, pastikan anda titik beratkan SOP lah kan, keselamatan ke anda dan juga orang-orang di sekeliling. Betul. Kita sebenarnya sekarang ni harus bersedia untuk hidup bersama dengan virus COVID-19 ini. Apatah lagi kita dalam persediaan ke fasa endemik. Dan kalau kita lihat Sugi di sana sini banyak sebenarnya majlis-majlis kerajaan dilakukan. Apatah lagi dalam tempoh cuti sekolah ni banyaklah yang ada kenduri kahwin lah, kenduri hari jadi lah, kenduri tunang lah, majlis-majlis korporat dan macam-macam lagi. Tetapi tak kisah apa-apa pun, yang paling penting SOP masih terus kekal diingatkan. Betul. Macam-macam kenduri Fiza Sabjahan tak ada lagi? Belum lagi Sugita. Kalau ada nanti takkan orang tak jemput Sugita Chandra kan? Okey. Saya macam ambil alih soalan Pak. Okey. Kita nak kongsikan juga kepada anda sehingga pagi tadi, hingga malam tadi sebenarnya kes COVID-19 positif yang dilaporkan adalah sebanyak 27,435 kes. Kalau kita lihat sememangnya kes semakin mungkin menurun daripada tempoh hari, tapi angkanya masih banyak. Jadi di sini masing-masing harus melakukan tanggungjawab kita lah untuk menurunkan bilangan kes. Jadi kalau ada antara anda yang belum lagi lengkap divaksinasi, terus ambil vaksinasi. Jangan lupa untuk lengkapkan dos penggalak anda bagi anda yang mengambil dos Sinovac sebelum 31 Mac ini. Okey, tadi kita dah cakap tentang media sosial kan? Sugi dah cakap tentang media sosial tadi. Kalau kita cakap pada minggu lepas sampailah ke hari ini, sebenarnya bahang anugerah juara lagu itu masih lagi dirasai. Kalau minggu lepas rata-rata ramai dalam kalangan netizen ni menebakkan siapa antara yang boleh membawa pulang anugerah juara lagu, siapa yang bakal menang vokal terbaik. Saya pasti ada dalam tekaan anda yang telah pun berjaya. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang anugerah juara lagu. Juaranya SOG dan juga Sheila Hamzah. Tempat kedua kita bersama dengan Marsha. Dan tempat juga ketiga Hakim Rusli yang akan bersama dengan kita sekejap. Dan anugerah untuk vokal terbaik dan juga artis pilihan iaitu Aina Abdul. Betul tak? Ramai kan yang dah teka yang betul kan? Anda boleh belanja diri anda sendirilah sebab betul anda teka tu. Kita akan bersama dengan pemenang tempat ketiga dan juga pemenang vokal terbaik bersama dengan kita sebentar lagi. Tapi sebelum tu, hari Isnin ni. Hari Isnin kami nak hiburkan anda lah. Bukan dengan persembahan mereka. Sabar, persembahan Aina sekejap saja. Tadi cakap nak nyanyi lagu Aina kan? Tak. Saya tak pandai nyanyi, rosak lagu Aina nanti. Jadi kami nak hiburkan anda dengan TikTok yang telah kami rangkumkan untuk anda pada hari ini. Salah satu dalam TikTok tu dia cakap macam ni. Lapa. Okey. Macam mana tu? Jom kita saksikan. Aku lapa, bukankah tadi baru makan? Jangan, aku dah naik berat badan. Ya Allah, Kenik lapar. Kenik nak makan nasi. Tapi Kak Long tak bagi guna duit ni. Kasihannya budak ni. Dek. mati ke tu.
lapar. Lepas tu lagi. Cantik kan? Naik. Sugi, bila dia cakap lapar naik berat badan, saya terasa. Jangan terasa. Fiza. Lapar itu adalah satu fenomena semula jadi. Kita semua lapar. Betul lah tu kan. Tapi sebenarnya saja je kami nak kongsikan kepada anda di hari Isnin ini supaya orang selalu kaitkan kalau hari Isnin ini dengan Monday Blues. Tetapi sebenarnya kita yang mencorakkan kehidupan kita. Kita yang mencorakkan kehidupan kita ini, bermaksud hari macam mana kita nak jadikan hari kita tu lebih ceria, lebih positif. Kita kena tahu untuk susun atur kehidupan kita. Betul. Ini saya nak kongsikan dulu kat college saya, ada seorang lecturer, setiap kali kelas sebelum kami memulakan, dia akan suruh kita pilih satu perkataan positif supaya katalah dalam kelas ada 20 orang, jadi kita dengarlah 20 perkataan positif dan sepanjang hari itu kita kekal positif. InsyaAllah. Itu mungkin antara tips yang boleh diamalkan. Terus kekal positif bersama kami di Wanita Hari ini kerana pelbagai pengisian menarik akan terus kami bawakan dan kongsikan bersama dengan anda. Seperti biasa, kongsikan pendapat dan komen anda di Facebook dan juga Instagram WHI. Kita akan bersama dengan Aina dan juga Hakim Rosli. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Juara Anugerah Juara Lagu ke-36 akan menerima sebuah trofi Anugerah Juara Lagu ke-36 dan wang tunai RM100,000 Malaysia. Tok Ram, drum roll please. Composer Raja Nazrin Shah. penulis lirik Fazlina Isyamudin lagu Pelukan Asmara. Pelukan Angkasa, penyanyi SOD dan Sheila Hamzah. Nah, siapa yang sama-sama melompat malam semalam apabila nama juara telah pun diumumkan, dan kini kita bersama dengan pemenang ketiga AJL ke-36 Hakim Rosli. Tahniah. Terima kasih. Okey, dan kita juga bersama dengan Aina Abdul selaku pemenang anugerah vokal terbaik, dan Aina juga menangi penyanyi pilihan terbaik AJL bersama dengan Kai Bahar untuk dua lagu berbeza. Okey, soalan biasa orang tanya, apakah perasaan anda dan happy dan semacam, tapi cukup tidur ataupun tidak? Apakah spek mata sebab tak cukup tidur ke Hakim? Yes. Tak cukup tidur. Okey. Saya dulu. Alright, perasaan tu sangat gembira lah. Selepas diberi 4 kali peluang untuk berada di pentas anugerah juara lagu, sebab last year saya berehat dan tahun ni saya masuk balik untuk lagu Mimpi dan Lara. Dan bagi saya ini adalah satu perjalanan yang sangat manis lah, yang bakal saya rindu untuk masa kelak nanti. Dan thank you TV3 kepada semua yang terlibat untuk projek Mimpi, untuk projek Lara, dan thank you kepada semua yang menyokong saya dan juga artis lain, dan congrats kepada semua pemenang, congrats to Aina dan semua pemenang lah, and SLG. Okey, baik. Dan Aina pula. Aina semalam wrap up semua dah pukul berapa, Aina? Sebenarnya kita wrap up awal, tapi kita, me and my team, kita tak boleh nak tidur straight away. So we actually slept at 5 a.m. Wow, 5 a.m. dan hari ni Aina nampak macam everything is normal, back to normal. But Aina, kongsikan pengalaman Aina. Tahun lepas pun Aina ada memenangi salah satu anugerah, dan tahun ini memenangi anugerah vokal terbaik. Macam mana? Adakah Aina expect yang Aina akan menang? Sebenarnya saya memang impikan anugerah vokal terbaik, because semenjak daripada pertama kali saya masuk AJL, saya memang sentiasa nak keep on improving my vocal, and saya tahu apa salah silap saya buat semalam, tapi saya sebenarnya nak berterima kasih not just to the judge. Saya terlupa nak mention soundman saya dan juga everyone in the sound team yang make it possible untuk dan mudahkan perjalanan nyanyian saya semalam, because without their help saya rasa saya pun struggle untuk push every little notes dekat dalam lagu tu, and definitely to
tim glam team Aina yang menyiapkan Aina untuk 2 buah lagu semalam. Everything went so well. Saya sebenarnya gian nak balik ke semalam pula. Saya nak bersiap macam semalam. Saya tak puas lah. Yes. Okey, dan untuk Hakim sendiri dah kan. Hakim kata tahun lepas Hakim ambil rehat dan tahun ni kembali. Jadi adakah Hakim rasa setelah mendapat kemenangan ni macam pressure tu lebih sikit lah ada untuk lagu seterusnya Hakim perlu biasa jelah memang membuat segalanya dengan sepenuh hati. Tapi selepas ini ada lebih sedikit dia punya pressure. Dia bagi saya setiap pertandingan tu memang sangat pressure. Tak kisahlah AJL ke apa-apa saja pertandingan. Tanya Aina. Ya. Memang dia punya seksa tu sangat seksa tapi tapi bila ada hasil tu dia orang cakap puas lah. Okey. So itulah. Okey, nampak macam very chill, cool. Okay. Dan Aina pula macam mana? Aina rasa setelah kemenangan ini, adakah Aina rasa selepas ni Aina perlu menaikkan lagi taraf-taraf lagu Aina? Sebab Aina memang vokal kita semua tahu, power kan. Jadi selepas ni perancangan Aina macam mana? Sebenarnya saya setiap kali saya masuk AJL, I feel like saya belajar daripada melihat karya-karya artis lain. Sebab saya sentiasa rasa macam I need to do more and more, and saya pun taklah macam begitu lama dalam bidang penulisan lagu. So kalau diberi peluang lagi for next year, saya nak come up with something way different daripada apa yang saya dah lakukan sebelum ni. Bukan untuk prove myself to people, tapi just nak feel a little bit different from the previous years, and nak bagi saya punya self-esteem lebih sikit, and so that saya dapat rasa macam oh wow, okay, I'm moving forward and saya ada sound yang baru. Okey. Dan bercakap mengenai do something different kan, Aina setiap kali Aina pakai sesuatu baju pastinya adalah kontroversi di sebaliknya. Aina, baju semalam tu apa orang kata tema di sebaliknya? Siapa beri inspirasi untuk baju tu yang sekarang ni lihat di skrin? Itu okey, sebenarnya kita diinspirasikan dengan setiap kali kalau kita pergi award, kita ada the trophy kan. So Aina memilih colour gold because I want to feel like a winner, even though kita tak tahu lagi result dia. Aina perlukan motivasi itu, and kita memilih bentuk seperti ini to mimic the trophy. And also kita mimic the bentuk gramophone yang lama tu, alat muzik yang lama. It's like Aina seorang anak seni yang cuba bangkit semula ke dunia sekarang. Okey, jadi itulah maksud di sebalik baju ataupun kostum Aina malam semalam. Dan Hakim pula semalam berpakaian putih ya. Macam mana, apa inspirasi di sebalik ini, ataupun Hakim saya nak simple, saya nak putih, saya nak nampak pure. Putih tu melambangkan macam bermimpi lah di awan, di awan-awangan. So the more to flowy punya vibes. Dan thanks to Mirul Janet dan Kak Timah kerana saya rasa this year antara pakaian saya yang paling orang cakap gah lah, more macam extra sikit. Macam sebelum-sebelum ni okey, cuma this year agak saya mencuba. So saya sebab sebelum ni saya tak berani tau. Saya tak berani macam pakai ni. Tapi disebabkan Aina ada really. Be honest, adanya Aina dalam industri ni, dia memberikan saya satu keberanian. Nampak. Oh wow. Saya nak try benda yang lain, luar biasa sedikit. Layak, pelik but in a good way. Yes. Tapi sebenarnya benda tu bagus. So thanks to Aina lah kerana memberi inspirasi. Cantik. Baik, cantik kedua-dua baju anda dan orang kata interpretasi fashion art lah di sebalik fashion ya. Dan di sini Hakim dan juga Aina, apa kata-kata anda kepada peminat-peminat anda? Tadi Hakim berkata ada lagu baru tak lama lagi. Terus kongsikan Hakim. Ladies first. Awak dulu lah. Saya dulu. Okey. Thank you wanita hari ini kerana menjemput saya dan juga Aina. Dan insya-Allah coming soon akan keluar single baru. Macam biasalah yang bertajuk Aku, Hati dan Perasaan. Ada didedikasikan kepada sesiapa ke? Tentang diri saya. Dan boleh relate kepada semua. Dan insya-Allah ada apa-apa projek saya akan beritahu anda semua di media sosial saya. Okey. Dan doakan untuk saya lah. Saya nak pergi Turki esok. Okey. Honeymoon. Have a safe flight. Dan terima kasih kepada isteri tak sebut. Wah, semua. Okey. Belum lagi. Okey, thanks to dari awal lah, thanks to TV3 untuk kenangan yang sangat indah semalam. Terima kasih kepada FMC Music. Thank you kepada wife saya Ani Sofia.
kerana selalu ada dengan saya. Thank you kepada ibu bapa saya, thanks to Kim Ilyu, and thank you kepada Datuk Aida dan semua yang terlibat untuk projek Mimpi. Thank you so much. Baik, walaupun pakai mask, bila sebut nama isteri nampak blushing dia. Dia dan Aina, sedikit ucapan sebelum Aina membuat persembahan untuk mereka. Okey, Aina nak ucapkan terima kasih first of all kepada ibu saya yang tak henti mendoakan kejayaan Aina dan karier Aina. Juga kepada keluarga saya di Seremban yang tak dapat tengok saya live, and definitely to my fan club iNations yang sentiasa setia dengar lagu saya, yang tak jemu dengan saya. And big shout out to Aina Abdul Entertainment sebab korang menolak insan Aina Abdul ni untuk bergerak ke hadapan. So thank you to my glam team, my sound team dan semua yang terlibat semalam di AJL, lighting, musicians, and my last shout out is to my arranger Jenny Chin. Thank you so much for the beautiful arrangement. And untuk perkembangan terbaru, insya-Allah Aina akan release lagu ketuhanan saya yang pertama untuk bulan Ramadan ini yang bertajuk Cahayamu. Okey, baik. Dua-dua ada lagu terbaru tak lama lagi. Jadi selamat maju jaya kepada kedua-duanya, dan mungkin selepas ini kami akan mendapatkan update-update di media sosial kedua-duanya. Okey, Aina akan buat persiapan untuk lagu Sepi. Okey, siapa yang tak puas semalam bolehlah dengarkan lagunya sekarang ini. Dan kalau anda terlepas momen-momen semalam, adalah mungkin ada yang tertidur, yang tak sempat lihat di media sosial, boleh lihat siaran ulangan AJL ke-36 di YouTube TV3. Okey, anda dah tak sabar? Jadi jom kita dengarkan lagu Sepi daripada Aina Abdul. Silakan Aina. Terima kasih. Di dalam hati dirundung pilu rasa perih, sendirian aku berbisik, oh merintih. Takkan pernah aku mengalah kecewa, biar gelita badai melanda, tak terhapus perih jiwa. Ku berserah, teguh berdiri dan terus bermimpi. Pedihnya jalan berduri, terus melangkah tiada gentar. Sakitnya jiwaku meniti lara. Takkan pernah aku mengalah kecewa, biar gelita badai melanda, tak terhapus perih jiwa. Ku berserah, teguh berdiri dan terus bermimpi. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti ramai yang sedia maklum, setiap tahun pada bulan Mac pasti kita akan menyambut sambutan Hari Wanita Antarabangsa, yang mana pada hari ini setiap tahun pada tanggal 8 Mac ia akan mengiktiraf penglibatan wanita di seluruh dunia tanpa mengira latar belakang, etnik, bahasa, politik mahupun ekonomi. Dan untuk itu hari ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
masyarakat untuk kita kongsikan tentang sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang bakal berlangsung esok 8 Mac 2022. Assalamualaikum, apa khabar Datuk Seri? Waalaikumsalam Fiza. Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Wanita. Ya, selamat Hari Wanita juga buat Fiza. Terima kasih Datuk Seri. Kita sambut satu hari awal Datuk Seri. Baiklah Datuk Seri, mungkin ramai dah sedia maklum pun sebenarnya tahun ini antara tema yang diangkat adalah saksama bersama. Datuk Seri boleh kongsikan juga kepada penonton mengapa tema saksama bersama ini diangkat untuk sambutan Hari Wanita 2022. Ya, terima kasih Fiza ya. Pada tahun ini tema di peringkat antarabangsa iaitu gender equality. Today for a sustainable tomorrow. Jadi break the bias dan kita menggunakan tema saksama bersama. Jadi bila kita ini sambutan Hari Wanita merupakan satu aspirasi lah menghargai wanita. Hari-hari Hari Wanita sebenarnya. Betul, wanita setuju. ni patut dihargai setiap masa, bukan hanya pada 8 Mac sahaja. Setuju, wanita hari ini pula tu. Wanita hari ini tu. Setiap hari ada Hari Wanita hari ini. Jadi saksama bersama ini ialah untuk kita meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat ya kepada terhadap kesaksamaan wanita di Malaysia ini. Jadi perlu kalau kita lihat dari segi tenaga buruh peratus wanita yang bekerja ni masih jauh lebih rendah kalau kita nak dibandingkan dengan negara di Singapura sebagai contohnya. Jadi wanita ini perlu untuk diberi peluang yang sama. Kita tak minta lebih, bagi peluang yang sama je. Ya, insya-Allah wanita akan membuat menjalankan amanah dan tanggungjawab itu dengan lebih baik lagi. Bukan sahaja dari segi peluang pekerjaan, tapi juga kalau kita lihat dari segi politik, kita masih amat kurang sangat ni ahli-ahli politik di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara ni wanita. Jadi kita nak supaya ada kesaksamaan kepada wanita. Apatah lagi dalam tempoh 2 tahun ini kita berhadapan dengan COVID-19. Kalau dulu tema kita wanita bangkit menghadapi cabaran. Ni wanita bangkit, kita nak lonjak lebih jauh lagi dan kita perlukan kesaksamaan itu. Sebab itu kita pilih saksama bersama. Ya, wanita bangkit dan saksama bersama. Dan apa yang Datuk Seri katakan ini tadi sememangnya memberi satu semangat, membakar semangat penonton-penonton wanita hari ini juga. Dan saya kira semua sedia maklum bahawa sememangnya KPWKM merupakan kementerian yang sememangnya bertanggungjawab untuk terus memperkasakan wanita. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan juga kepada kami di studio dan juga penonton antara sebenarnya inisiatif-inisiatif dan juga usaha-usaha yang sering dan terus dilaksanakan oleh kementerian bagi tujuan tersebut. Ya, terima kasih Fiza. Ya, kita lihat di Kementerian Wanita ni, nama pun Kementerian Pembangunan Wanita. Wanita tu dulu. Baru keluarga dan masyarakat. Jadi kita nampak peranan wanita itu sangat penting dan perlu untuk diperkasakan. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini saya kira dia bukan sahaja 2 tahun, daripada dulu lagi program pemerkasaan untuk wanita ni sentiasa berjalan. Dan dalam tempoh 2 tahun ini sudah pasti program-program yang ke arah untuk membangun dan memperkasakan wanita. Ya, kita lihat negara dalam keadaan pandemik COVID-19, kita ada program Wanita Bangkit at KPWKM untuk membantu wanita ini untuk mendapat peluang pekerjaan ataupun memulakan perniagaan. Kerana kita nak wanita ini menjadi wanita yang hebat, bukan sahaja dari segi diri mereka tapi juga dari segi bentuk keuangan, dari segi ekonomi, supaya mereka tidak menjadi golongan yang berterusan untuk memohon bantuan daripada kerajaan sekiranya mereka ditimpa masalah dan sebagainya. Jadi kita nak bantu wanita ini ya, sebagai contoh kita ada juga program-program untuk ibu tunggal. Ya, sekarang kita nak namakan sebagai ibu wajar. Ya, kita lihat program-program ini yang mereka ini diberikan ilmu supaya apabila menghadiri kes-kes di mahkamah sebagai contoh, mereka juga mampu untuk mewakili diri mereka. Ya, di selain daripada itu program skuad wajar kita. Alhamdulillah, skuad wajar yang daripada bulan September kita lancarkan sehingga Februari ini kita mempunyai seramai 123,000 orang wanita yang menyertai, yang mana yang agak mengujakan saya 10% daripada skuad wajar ini juga adalah merupakan golongan kaum Adam, lelaki. Jadi mereka pun bersemangat sebab kita nak memperkasakan wanita ini, lelaki kena bantu. Dia kenalah sama-sama untuk menyokong program pemerkasaan wanita ini. Jadi bukan sahaja dari segi itu, dari segi kepimpinan. Ya, dari segi kepimpinan juga kita
nak lahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin daripada kalangan wanita. Alhamdulillah, saya tengok ada ramai juga NGO-NGO baru ni pun ada daripada Yayasan Kepimpinan Wanita juga yang turut diberikan peruntukan untuk melahir dan melatih lebih ramai lagi wanita-wanita yang boleh diangkat untuk menjadi pemimpin dan juga pembuat dasar. Datuk Seri, tahniah diucapkan di atas pelaksanaan Wanita Bangkit, Ibu Wajah dan juga skuad wajah yang telah pun mencapai 123,000 orang dan 10% daripadanya merupakan kaum Adam. Itu apa yang telah dilaksanakan. Tetapi kalau boleh Datuk Seri kongsikanlah juga kepada kami apa antara perancangan-perancangan maupun usaha-usaha yang akan terus dijalankan untuk sepanjang tahun 2022 ini. Ya, selain daripada itu, alhamdulillah untuk anti gangguan seksual, bacaan pertama telah pun dibaca pada bulan Disember yang lepas. InsyaAllah akan dibentangkan untuk bacaan kedua dan ketiga dalam sesi parlimen ini. Ini adalah salah satu usaha kita untuk memastikan bahawa keselamatan wanita, bukan sahaja di tempat kerja tapi juga di tempat-tempat awam ini juga dijamin. Jadi saya mengharapkan agar wanita ini terus dia bukannya untuk disakiti. Wanita bukan untuk dizalimi atau diganasi. Mereka ini perlu dilindungi dan disayangi dengan kita menyediakan tempat-tempat peluang pekerjaan kepada mereka yang lebih baik dan lebih bertepatan dengan pekerjaan mereka itu. Dan selain daripada itu, untuk tahun 2022 ini program Wanita Bangkit AKPWKM itu kita teruskan. Ya, kita teruskan bukan sekadar kerana aspirasi keluarga Malaysia 100 hari KPI, tidak. Kita teruskan kerana kita lihat hasil daripada program ini dah ada dah wanita-wanita yang kalau dulu penerima bantuan JKM, sekarang mereka dah boleh berdikari sendiri. Masya-Allah. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau mereka dulu mungkin ada yang segan-segan, sekarang ni mereka juga dah mampu bila menjadi dapat menjadi usahawan ni, dia lebih berketerampilan dan lebih berkeyakinan ilmu-ilmu yang turut diajar oleh mentor-mentor mereka. Dan selain daripada itu, daripada gangguan RU anti gangguan seksual yang kita akan bentangkan, dan kita juga berharap agar wanita ini mampu untuk berdikari dan lebih independen. Ya, kita tahu wanita ni wanita cekal, wanita hebat, dan kita perlu untuk sama-sama untuk sokong wanita ni. Semoga wanita lebih berdaya maju, berdaya saing dan mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Datuk Seri, bila bercakap tentang sambutan Hari Wanita, pasti ramai juga nak tahu apa antara mungkin sambutan-sambutan yang bakal dilakukan atau ada tak sebarang pengiktirafan yang bakal diberikan pada tahun ini? Alhamdulillah, kali ini kita bolehlah buat program sikit. Kalau tahun lepas kita buat secara satu hari secara atas talian sahaja. Kali ini kita mengadakan program selama 3 hari di Kuala Lumpur Convention Center, bermula daripada semalam, hari ini dan juga esok, dan banyak program-program dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ada sesi interaksi, kita ada program untuk bina usahawan bersama Rosyamno, kita ada program break the bias, kita ada juga program bersama dengan tokoh-tokoh wanita kita, dan ini pengisian program kita. Selain daripada itu, kita juga ada karnival kejaya dan keusahawanan. Yang turut disertai lebih daripada 50 majikan-majikan yang untuk memberi peluang pekerjaan khusus untuk wanita. Jadi yang ni memang kita nak fokus untuk bantu wanita. Jadi saya nak jemput supaya datang beramai-ramai wanita bersama keluarga untuk datang ke Kuala Lumpur Convention Center, dan program ini banyak yang kita jalankan. Jadi insya-Allah esok akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia yang kita sayangi. Insya-Allah. Okey. Datuk Seri, boleh tak kongsikan apakah sebenarnya harapan Datuk Seri dalam perjuangan memperkasakan wanita di Malaysia? Ya. Kepada wanita-wanita, saya sempena Hari Wanita ni, saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita. Kalau kita lihat tema pada tahun ini, saksama bersama. Kalau tahun lepas wanita bangkit menghadapi cabaran, jadi dia adalah tema yang juga berkesinambungan. Kita mengharapkan agar wanita ini akan lebih banyak lagi, bukan sahaja yang bekerja, peluang pekerjaan di sektor buruh dan sebagainya, tapi sebagai pembuat dasar. Kita masih kurang lagi, alhamdulillah di peringkat kerajaan 30% wanita yang
berjawatan dalam membuat dasar tu telah kita capai, tapi di peringkat swasta ni. Jadi usaha-usaha itu perlu untuk kita jalankan, ya, kerana kita tahu apabila kita nak menjalankan sesuatu dasar atau polisi itu, dia perlukan kerjasama daripada semua. Tapi kalau kurangnya wanita dalam membuat polisi dan dasar, maka kadang-kadang kita lihat ada juga biasnya tu, ya, tidak begitu memihak kepada wanita. Sebab itu kita perlukan lebih ramai lagi wanita sebagai pembuat dasar, dan di samping kita ingin memperkasakan wanita supaya dia boleh berdikari. Ya, kita nak wanita yang berdikari ini dia tidak kira golongan mana pun sekali. Tidak semestinya mereka yang bekerja, suri rumah, ataupun ibu tunggal, ataupun siapa sahaja. Ya, wanita yang boleh independen dan berdikari dalam mencapai apa saja kejayaan ataupun matlamat perjuangan dalam kehidupan mereka. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di atas perkongsian yang dibawakan pada hari ini. Saya kira Saksama Bersama ini sememangnya dapat mencetus semangat yang lebih lagi dalam kalangan wanita untuk sama-sama kita berusaha, untuk sama-sama kita berdiri sama tinggi dan diberikan hak sama rata sebagaimana orang lelaki. InsyaAllah kita mampu. Sebab tu orang kata tangan yang menghayun buayat mampu menggoncang dunia. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, dan sebelum kita nak kongsikan topik kita pada hari ini, ada sesuatu juga yang disampaikan oleh Datuk Seri melalui bingkisan ini. Kita saksikan. Selamat Hari Wanita 2022. Saksama bersama. 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 Wanita 2022. Saksama bersama. Selamat Hari Wanita 2022. Saksama bersama. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita 2022. Saksama bersama. Selamat Hari Wanita 2022. Saksama bersama. Saksama bersama untuk sambutan Hari Wanita 2022. Dan di kesempatan ini juga sebenarnya kami di Wanita Hari ini sentiasa meraikan wanita-wanita yang hebat. Tidak kira siapa anda, kita semua wajar diraikan kerana hari-hari merupakan Hari Wanita. Dan di kesempatan ini kami di Wanita Hari ini juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Yang Berhormat Datuk Seri untuk sempena Hari Wanita 2022. Selamat Hari Wanita Datuk Seri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ya, selamat Hari Wanita juga untuk Fiza, ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada semua warga di TV Sri Pentas ini yang golongan wanita. InsyaAllah. Kerana kami, kebanyakan warga kerja kami daripada bos kepada rakan-rakan di belakang tabir, kebanyakannya juga wanita, Datuk Seri. Alhamdulillah. Okey, kita nak terus kongsikan topik-topik yang bakal dipaparkan pada hari ini. Tapi sebelum tu, para penonton, kami nak bawakan kepada anda bingkisan rangkuman TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Natasha Hamzah tentang topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Anda bukannya tak ada duit, tapi kadang-kadang rasa macam nak pakai duit orang lain. Hello, Daddy. Lelaki nak bini 2-3 boleh. Bagi pitih 10,000 tiap-tiap bulan. Banglo sebutir. BN Dabas sebutir. Pas tak klik pun tak apa. Sorry, lambat tadi. Ada jam sikit. Ya, tak mengapa. Awak datang sini bawa kereta ke? Oh, saya tak ada kereta. Oh, macam ni kita tak sesuai lah. Jap. Bapak saya pakai Honda tadi bawa saya ke sini. Oh, ya ke? Honda apa bapak you pakai? Honda Yaris-5. Honda Yaris-5? Kita memang tak sesuai lah. Kadang-kadang bawa Honda Civic juga. Oh, macam
macam tu bapak you memang banyak kereta lah. Oh, ayah saya tukang buat kereta je. Oh, macam tu memang kita tak sesuai lah. Bapak saya cuma bantu mak bawa kereta saja. Oh, kiranya mak you banyak kereta lah. Tak, dia cuma cuci kereta saja. Buang masa saya lah. Seluruh Malaysia dia ada 2,000 kedai cuci kereta. Oh, kalau macam tu mak awak memang usahawan yang berjaya lah. Mak saya cuma cuci kereta je. Macam ni kita memang tak sesuai lah. So come on, shopping, spa, swimming. Mana satu yang nak buat dulu? I rasa I nak pergi memancing. Memancing? Ada ikan besar tak kat sini? Oh. Jom kita cari. Abang kerja apa? Saya kerja kilang je awak. Kerja kilang je, lemah. Saya nak laki kerja government. Kalau aku kerja government, aku tak nak kau. Okey, baik. Itu sedikit perkongsian di TikTok yang berkaitan dengan topik yang bakal kami bincangkan bersama dengan seorang tetamu. Tapi lah kan biasanya bila seorang wanita, Fiza, sebelum dalam fasa perkenalan ataupun sebelum berkahwin ingin mengetahui latar belakang kewangan seorang lelaki, dia selalu kata, awak ni bermata duitan. Tapi saya tak setuju, Sugita. setuju, Saya kira untuk wanita pada hari ini sebenarnya, apatah lagi kita ni berkerjaya, kita sebenarnya berhak dan layak untuk tahu sebenarnya prestasi kewangan bakal pasangan kita. Kerana selepas kita mendirikan rumah tangga, hutang pasangan kita tu juga menjadi hutang kita. Dan kalau boleh, kalau ibu dan ayah kita ini mendidik dan membesarkan kita dengan baik, kita rasa kita harus boleh bincangkan perkara ini. Tetapi lain orang, lain pandangan dan juga pendapatnya. Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di dalam talian. Kita bersama dengan Encik Samsudin Kadir, seorang pakar kewangan yang mungkin boleh kongsikan juga pengalaman beliau. Selamat tengah hari, Encik Samsudin. Cik Samsudin boleh tekan unmute. Sorry. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selalu jumpa dekat studio. Hari ini kita jumpa secara dalam talian. Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Okey, baik Encik Samsudin. Bila bercakap mengenai sebelum berkahwin ataupun selepas berkahwin lah kan, saya rasa pendapat saya sendiri, seorang wanita harus mengambil tahu keadaan ataupun status financial pasangan mereka. Lelaki pun bolehlah juga mengambil tahu. Tapi kan pada pandangan Encik Syamsuddin, sebelum kita berkahwin, berapa banyak sepatutnya kita agihkan kewangan kita ataupun duit kita untuk sebelum berkahwin, selepas berkahwin dan untuk masa depan kita setelah ada anak dan sebagainya? Okey, baik. Secara asasnya memang kita kena adalah perancangan sebelum, semasa dan selepas ada anak. Ya. Jadi secara asasnya kalau kita tengok dari segi peruntukan 30% daripada setiap pendapatan yang kita terima. Cuma kalau sebelum berkahwin tu kita boleh simpan lebih pada 50% lah. Lepas kahwin biasanya sampai 30. 30 maknanya 70 tu untuk asuran rumah, kereta dan pembelanjaan harian. Okey. Cik Samsudin, kalau kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini, salah ke bermata duitan, ini antara tabu yang mungkin harus kita pecahkan dalam kalangan masyarakat kita ni. Sebab kalau seorang wanita ataupun perempuan tu bertanya tentang status kewangan pasangan ataupun orang lelaki ataupun suami, kadang-kadang seorang wanita itu akan dilabelkan sebagai mata duitan. Tetapi untuk menjaga hak seorang wanita, peribadi dan sebagainya, salah ke kalau kita nak tahu tentang berapa banyak hutang yang dia ada, nama ni dah kena blacklist ke, ada sitos ke, ada secret ke, salah ataupun tidak sebenarnya, Cik Samsudin? Okey, bagi saya dia bukan saja tak salah, dia sepatutnya sebab bila berkahwin kita menanggung risiko. Ni yang saya bagi salah satu kes yang saya dapat lah. Apabila dah kahwin, rupanya suami dia berhutang dengan ahlu. Dan selepas suami dia mati pun ahlu tu masih mengejar isteri dia. Sedangkan suami dia buat hutang tu sebelum berkahwin. Tak ada kena-mena dengan dia. So ini benda yang paling bahaya lah bagi saya. Ya, berbanding dengan lain termasuk juga ada yang berkahwin sampai sekarang pun masih menyewa. Sebab rupanya suami dia dah blacklist. Tak boleh nak beli rumah. Dia kata tunggu nanti anak kita cukup 18 tahun kita beli rumah atas nama dia orang. Anak ada lagi. Ini benda-benda risiko lah yang banyak yang mengeluh ya. Bagi saya memang perlu. Cuma cara kita nak tanya tu janganlah nampak orang nampak kita gila harta. Tapi apa-apa kita boleh bagi tahu sebab apa kita tak naklah nanti apabila kahwin kita menanggung hutang orang lain. Mana hutang suami ataupun hutang dengan bekas isteri yang lama dia buat hutang dua untuk hutang kahwin. So tak apa tanya. Cuma kalau contoh si Chris tadi memang minta kalau boleh saya tengok si Chris tak. Sebab banyak sekarang lelaki ada hutang lah. Saya tak nak kahwin dengan lelaki yang menanggung hutang yang tidak baik lah. Kalau hutang rumah tak apa.
Okey. Dan kita dah orang kata establish yang tak salah kalau kita nak tahu pasangan kita punya status kewangan. Tapi Encik Syamsuddin, berbalik kepada kita nak mengetahui pasangan kita ada berapa banyak duit. Dan bila Encik Syamsuddin telah berkongsi, di awalnya kita boleh menyimpan 30%, setelah berkahwin 20% je lah, banyak komitmen kan setelah berkahwin. Tapi macam mana pengagihan ini boleh dilakukan supaya kita tak, orang kata separuh jalan tu kita tersekat, alamak banyak sangat komitmen lah, macam mana ni selepas berkahwin dah tak boleh U-turn balik. Dia salah satu contoh untuk wanita juga apabila dia berbicara dengan bakal tu, dia boleh tanya apa pandangan awak tentang pelaburan. Jadi di situ dapat idea dah yang bakal suami dia tu ada menyimpan tentang saya rasa pelaburan tak bagus lah sekarang ni. Kalau sebutnya tu kita tahu dah memang dia bukan simpanan pun memang tak ada. Jadi makna di antara perkataan-perkataan yang kita gunakan lah. Dan satu daripadanya yang untuk sebelum kahwin ni, kalau lelaki yang bagus lah ni, ada yang bapa mentua bagi tahu dia kagum dengan menantu yang ada harta rumah sebelum berkahwin berbanding menantu yang ada kereta. Dia tak respect. Dia suspect kalau ada kereta dulu sebelum rumah. Sebab rumah ni adalah pelaburan besi buruk. No matter what kita beli kereta apa pun, at the end of the day dia akan jadi besi buruk, right? Itu juga salah satu yang kita nak menilai suami kita tu masa cara dia mengurus kewangan lah, dia berfikir jauh ataupun tidak. Dan masuk kad kredit, kita tanya, awak ada pakai kad kredit ke? Oh, kad kredit apa? Berapa kad? Okay. So di situ kita dapat menilai ada sedikit sama ada dia bayar habis ke tak dan sebagainya lah. Cik Syamsuddin, kadang-kala bila kita lihat tentang kehidupan pada hari ini, bagaimana masyarakat pada hari ini, tak kiralah wanita ataupun lelaki, kebiasaannya mendirikan rumah tangga dalam tempoh umur yang sedikit lewat, kerana dalam kalangan mereka ini memikirkan untuk mengukuhkan kerjaya, mengukuhkan kewangan. Ada juga yang macam Cik Syamsuddin katakan tadi, kalau boleh sebelum mendirikan rumah tangga, tak kiralah perempuan ataupun lelaki, kalau boleh nak ada aset seperti rumah sendiri, simpanan dan sebagainya. Dalam keadaan sebegini, kadang-kadang orang cakap, dia ni bukannya nak kahwin tapi dia sibuk pula kumpul duit. Ini mata duitan ni. Jadi sebenarnya adakah salah kalau seseorang itu dilihat melebihkan untuk mengukuhkan keadaan kewangan, struktur kewangannya dahulu, baru kemudian memikirkan untuk meneruskan hubungan rumah tangga? Sebab mungkin kalau pasangan lelaki tu dia fikir kalau dah sedia semua tu, isteri boleh cuci kaki contoh lepas mendirikan rumah tangga. Dan wanita pula mungkin dia rasa kalau dia dah stabil, ada kewangan, ada rumah, apa-apa terjadi dalam hubungan rumah tangga, dia dah ada sesuatu yang lebih kukuh. Cik Syamsuddin. Okey, bagi saya kedua-duanya baik. Maksudnya lelaki yang nak menyediakan dulu keperluan rumah dan sebagainya sebelum menjemput tangga lah. Rumah dah ada, baru kita jemput tangga. Itu pun bagus. Tetapi bagi yang berpendapatan yang terlalu rendah ni, nak mengumpul dulu memang tak sempat. Sebab harga rumah ni dia secara purata RM100 sehari naik ya. Maksudnya kalau sebulan RM3,000, setahun RM36,500, memang tak sempat nak kejar. Tapi bagi yang orang yang ada berjawatan bermula dengan eksekutif, dia boleh bermula untuk beli rumah. Saya jumpa dua kategori. Maknanya yang berpendapatan tinggi boleh beli rumah dulu sebelum berkahwin. Bagi yang berpendapatan rendah, dia kena kahwin dulu sebab nak buat joint loan. Kalau tak buat, kalau tunggu lambat, memang lagi harga rumah tak menanti kita dah. Kita kahwin ke, kita tak kahwin ke, kita ada anak ke, harga dia tetap naik. So, jadi yang kita nampak gaji kita memang susah nak naik sangat, bagus untuk kahwin sebab untuk percepatkan perkahwinan, untuk kita buat joint loan. Dengan itu kita dapat rumah yang lebih selesa lah berbandingkan nak beli dengan rumah kita mungkin flat je. Itu yang selalu saya kata, seorang suami ni tanggungjawab dia untuk sediakan flat kat isteri dia. Tapi tanggungjawab isteri ni kalau dia boleh bantu suami dia, boleh duduk rumah banglo, maknanya kalau dia sumbang juga pendapatan. Tapi bagi suami yang berpendapatan bermula eksekutif ke atas, dia boleh membeli rumah di atas nama dia sendiri. Tak ada masalah. Jadi dua bagi saya bagus. Ya, Cik Syamsuddin, kalau kita lihat hari ini ramai juga dalam kalangan wanita khususnya yang mungkin berpendapatan lebih tinggi ataupun lebih stabil daripada pasangan mereka. Kerana kadang-kadang kalau kita lihat ni, orang wanita ni lah yang rajin buat kerja-kerja tambahan ni. Kadang-kadang dia jual coklat lah, kadang-kadang dia jual kerepek lah kat pejabat. Jadi dia ada pendapatan tambahan. Tetapi apabila seorang wanita ni, seringkali kalau kita dah ulang banyak kali kan, wanita ni kalau ditanya tentang prestasi kewangan, keadaan kewangan lelaki, wanita akan dilabelkan sebagai mata duitan. Tapi kadang-kadang orang lelaki pun ada juga yang mereka pun nak cari pasangan yang lebih stabil. Jadi kadang-kadang mereka pun nak cari pasangan yang lebih stabil, tetapi orang lelaki jarang-jarang dilabel sebagai mata duitan kalau berkahwin dengan wanita yang lebih berpendapatan tinggi. Bagaimana kita nak betulkan, Cik Syamsuddin, persepsi ini terhadap masyarakat bahawa perlu ada perbincangan dari sudut kewangan
kewangan daripada sebelum mendirikan rumah tangga sampailah kita dah mendirikan rumah tangga? Okey, saya rasa macam mata duitan tu dah macam tak berapa tepat dari zaman ini. Sebab dah zaman dulu boleh lah. Kalau tak makan apa, boleh makan pucuk ubi kayu. Tak nak balik rumah di bandar tak boleh. Tak ada. Jadi tak ada macam mahu tak mahu memang kita kena mengudai. Macam dulu lah orang kata apa, timba mencari perigi, right? Perigi mencari timba orang kata. Bagi saya tak ada. Dalam dunia sekarang ni kalau tengok orang muda, saya rasa dua-dua tak kisah dah. Maksudnya dua-dua tak kisah. Maksudnya dalam keadaan kita bertanya dan mencari orang yang ada kewangan yang bagus. Saya tengok lelaki pun ramai mencari isteri yang dah bekerja sekarang berbanding yang suri rumah sebab cost of living lah. Dulu boleh suami seorang bekerja cukup. Sekarang ni kalau tinggal di bandar dah tak boleh lah. Jadi mahu tak mahu masa nak memilih pun dia dah cari, dia tanya awak bekerja tak? Ada macam tu di situ kita dapat lihat dan dia memang kalau kira bahasa kasar mata duitan lah, right? Kenapa nak cari yang bekerja? Tak kerja pun bekerja pun kalau rezeki tetap rezeki, tapi disebabkan oleh cost of living lah. Jadi sama lah isteri. Nak cari bakal suami pun dia mesti akan memilih. Bagi saya kalau ada dua kerjaya, kerani dengan eksekutif, kalau dua-dua lelaki tu bagus, saya percaya perempuan tu akan pilih yang eksekutif. Kalau let's say kedua-duanya yang cukup, syarat yang lain cukup. Cuma satu ni yang lebih dia eksekutif, yang ni kerani. Dia akan lebih tu sebab cost of living lah. Cost of living sebab kos makin lama semakin meningkat. Seperti mana kita tahu kos makan di luar tahun 2007 RM20 sehari. Kos ini akan menjadi RM64 sehari pada tahun 2027 ikut jangkaan. Maksudnya nasi lemak dulu, sekarang kita beli nasi lemak zaman dulu nasi lemak lawayan RM1.50. Kalau tempat lah. Lepas tu dah jadi sekarang dah RM5. RM5 betul. Dia akan jadi RM15 nanti. Saya sarapan pagi tadi, saya sarapan mi goreng. Saya sarapan mi goreng separuh. Ada sayur dengan air RM8.50. RM8.50. Wow, okey. Itulah realiti sekarang. Dan Encik Samsudin, ada perkongsian di Facebook, Fadil Syukur berkata, saya sebagai seorang lelaki beranggapan bukan bermaksud wanita itu mata duitan. Jangan fikir perempuan sekarang mata duitan, mereka cuba berjaga-jaga. Itu semua demi masa depan mereka dan tugas kita sebagai lelaki untuk siapkan diri sebaiknya sama ada daripada segi kewangan, tanggungjawab dan sebagainya. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang Fadil Syukur katakan. Dan Encik Syamsuddin, berbalik kepada apa yang tadi Encik Syamsuddin katakan, bila seseorang mungkin pasangan yang muda baru ingin memulakan kehidupan bersama, nak ambil joint loan kan. Jadi apa yang perlu mereka titik beratkan Encik Syamsuddin? Mungkin yang muda ni tak adalah banyak sangat bank balance. Kereta mungkin kereta biasa, rumah pun mungkin tak sempat nak beli lagi. Jadi selepas berkahwin baru ingin mengambil loan dan membeli rumah bersama-sama. Apa yang perlu mereka titik beratkan? Okey, yang untuk pasangan muda lah, yang mana yang buat joint loan, saya cadangkan mula-mula jangan beli rumah impian dulu. Beli rumah yang untuk duduk dulu. Bukan untuk rumah impian. Kalau kita beli rumah impian, duit kita akan jadi seolah pergi pagi balik petang, dapat gaji, bayar hutang je. Dan jika kalau isteri kita, kalau kita meninggal, isteri kita terpaksa jadi ibu tunggal yang tak cukup duit lah, sebab kekurangan. Itu sebab rumah mula-mula ni kalau boleh sekadar rumah lah. Sekadar dia jadi tempat perlindungan untuk kita tidur. Tak ada lebih sangat. Lepas tu baru lepas dah ekonomi kita dua-dua dah okey, baru kita start cari rumah impian. Sama ada kita jual rumah ni ataupun kalau rezeki masa tu tambahlah dengan rumah impian, tak payah jual rumah yang sedia ada. Jadikan dia sebagai rumah sewa. Mungkin kalau jodoh, kalau kita mati awal pun sekurang-kurangnya isteri dan anak kita ada sumber pendapatan daripada rumah sewa. Okey. Dan wanita sebolehnya ada sebuah rumah atas nama kita sendiri walaupun flat lepas kahwin. Sebab suami ni adalah pinjaman juga tu. Sampai masa diambil oleh Tuhan, tak sampai masa diambil oleh wanita lain. Takut. Okey, Cik Samsudin, ini yang kita katakan tentang perancangan kewangan. Sebenarnya setiap daripada kita ini kita harus titik beratkan, apatah lagi kalau bagi ibu dan ayah mempunyai anak-anak yang kecil ni, daripada kecil sebenarnya kita harus didik dan titik beratkan tentang perancangan kewangan. Apatah lagi dalam kehidupan yang serba mencabar ini, sekarang kita melalui fasa pasca pandemik ini yang mempunyai pelbagai cabaran dan dugaannya, terutama sekali dari sudut ekonomi. Kalau boleh rumusan kita, Cik Samsudin, kongsikan kepada penonton-penonton kita kenapa pentingnya untuk kita mengetahui dan juga mempelajari tentang perancangan kewangan yang baik untuk diri kita dan keluarga kita. Okey, baik. Sebab seperti mana kata sediakan payung sebelum hujan, musibah ni kita tak boleh nak elakkan. Cuma kita boleh bersedia. Maknanya kalau musibah tu berlaku, biar kesan dia tidak memberi impak pada kita. Jadi baik suami, baik isteri, dua-dua kena menjadi menteri kewangan.
Ada kes saya tengok isteri melepaskan kad suami untuk menguruskan kewangan. Itu kesilapan yang sangat besar. Terutama apabila berlaku perceraian, apabila berlaku kematian suami ataupun apabila berlaku suami kahwin satu lagi. Jadi sebenarnya perancangan kewangan ni dua-dua. Sebab untuk memudahkan hidup. Sebenarnya mengurus kewangan ni bukan untuk apa. Untuk menyenangkan kita hidup dan untuk memanjangkan tempoh setiap duit yang kita ada. Tanpa kita belajar perancangan kewangan, tempoh duit kita bertahan sekejap je. Masuk pagi ni petang dah tak ada dah gaji. Dia tumpang lalu saja. Itu kaitan dengan perancangan kewangan. Wallahualam. Dari bank kau datang, kepada bank kau kembali. Ya, kembali. Pada bahasa baru. Okey. Baiklah. Terima kasih Encik Samsudin. Sebagai penutup, ada satu komen saya nak kongsikan di sini daripada Aisyah Ahmad yang buat saya tergelak juga. Suami saya selalu cakap saya ni mata duitan, tapi saya tak kisah pun. Sebab dia pun tak kisah sebab saya minta saya simpan dan guna masa emergency. Tak apalah kalau kita lihat konotasinya daripada sudut yang positif untuk kita jadikan simpanan di waktu kecemasan. Baiklah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Samsudin yang sudi berkongsi tips dan juga maklumat-maklumat serta informasi-informasi yang dapat sama-sama kita jadikan manfaat berguna dalam kita merancang kewangan kita. Terima kasih Encik Samsudin, jaga diri. Saya suka. Terima kasih banyak-banyak. Jadi di sini tak salah kalau kita nak bertanya dan mengetahui lebih lanjut mengenai status kewangan pasangan kita. Kalau awak Sugi, awak rasa awak mata duitan ke tak? Tak, saya tak. Awak tak, betul? Secara bahasa kasarnya, saya tak. Kalau saya rasa di peringkat umur sekarang ni, saya rasa saya memang mata duitan. Maksudnya saya sendiri, maksudnya bila kita dah meningkat usia kan, kita tipulah kalau kita kata kita tak memikirkan tentang keadaan sekeliling. Jadi kita memang kena, bila kita berusaha sendiri, kita nak beli baju, kita nak beli kasut, kita nak beli beg kita semua sendiri. Jadi kita perlu, kita dah berusaha, tak salah kalau kita jadi mata duitan. Maksudnya memikirkan tentang perancangan kewangan yang betul. Okey, tapi ini saya nak kongsikan kawan saya sendiri, dia ada boyfriend. Jadi bila boyfriend dia kata, nak beli sesuatu bersamalah, dia sebab kalau non-Muslim boleh je ambil together kan, joint loan dan sebagainya. Dia akan tipu, dia kata, saya tak ada duit lah, tengok bank saya. Padahal dia transfer duitnya ke bank lain, lepas dia tunjuk macam dia tak ada duit. Itu pasangan lah, ni saya sendiri, tak apalah. Okey, jadi sebenarnya kita yang harus menilai dan memilih serta merancang keadaan kewangan kita. Sebab bila kita, orang putih kata as we evolve kan, dalam kehidupan kita ni ada pelbagai fasa kita. Jadi kita harus merancang dari fasa pertama, kedua dan ketiga. Kalau kita lihat kawan-kawan di office ni, rata-rata mereka ni pula banyak merancang kewangan untuk anak-anak. Jadi kalau macam kita yang tak ada pasangan, tak ada anak ni, kita juga merancang kewangan untuk diri kita sendirilah. Dah tua nanti kalau tak ada orang nak jaga, kita tahulah sekurang-kurangnya macam mana kita nak hidup. Kan? Ada, kita doakan yang baiklah, terbaik buat kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, hari ini. Kerana dikecewakan, Wardina membawa diri. Dia sebenarnya tak cintakan hang pun. Kerana terpikat, Idham cuba mengenali Wardina. Ni lah mama yang aku cakap tadi tu. Masuk ni dah 3 kali kita dijumpa. Kerana konflik, mereka perlu berusaha agar cinta mereka kekal bersama. Kau pun suka kat dia kan? Takkan suka je. Kerana dia suka, mulai 9 Mac, Rabu hingga Sabtu 9 malam. Terbaru di Lestari TV3. Okey, baik. Kerana dia suka drama di TV3, jadi jangan lupa untuk saksikan drama bersiri Kerana Dia Suka gandingan romantis Fikri Ibrahim dan Rita Nadira yang akan mula ditayangkan bermula 9 Mac ini di slot Lestari setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam di TV3. Ya, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menghantar pelbagai komen di Facebook tentang mata duitan. Rupanya ramai yang setuju nak jadi mata duitan, tapi dalam konteks yang positif. Kita jadi mata duitan ni bukan kita ambil duit orang, tapi kita usaha dengan diri kita sendiri. InsyaAllah. Okey. Dan esok WHI akan kembali bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Istimewa buat anda ya esok. Esok kita akan meraihkan wanita-wanita, dari wanita untuk wanita. Kita meraihkan wirawati-wirawati hero yang tidak didindang ini, yang mana mereka ini banyak jasa dan bakti dan pengorbanannya terhadap masyarakat, tapi mungkin mereka ini kurang dikenali. Saya tak sabar nak tengok apa kupasan esok di WHI. Jadi anda sama-samalah saksikan WHI esok sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Mengatur, mengurus mata-matanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.